Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pagi ini kita baca ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula iz ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitan ma kanu ya'malun falamma nasu ma zukkiru bih fatahna 'alaihim أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون صدق الله العظيم Falaula izja'ahum ba'suna tadarra'u. Alangkah eloknya kalau mereka berdoa kepada kami dengan merendah diri serta insaf dan bertaubat ketika mereka ditimpa azab kami. Walakin qasat qulubuhum, tetapi yang sebenarnya hati mereka yang keras tidak mahu menerima kebenaran. Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun, dan syaitan pula memperelokkan pada pandangan mereka apa yang mereka telah lakukan. Ayat ni mengajar kita supaya mengambil faedah daripada pengalaman kita. Sekali sudah cukup, satu kali sudah cukup untuk kita membuat keputusan pemilihan yang tepat. Kita perlu membaca setiap pengalaman kita dengan dua bacaan. Pertama bacaan dunia, yang kedua bacaan akhirat. Satu bacaan jasmani, satu bacaan rohani. Dua sekali. Sebab kita pun minta dengan Tuhan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami di dunia ini kebaikan dan di akhirat juga kebaikan. Oleh itu setiap langkah kita dua-dua sekali, dunia dan akhirat. Nikmat yang kita terima, kita mesti baca dua-dua. Kita mesti baca dunia dan akhirat sekaligus, sekali jalan. Rugi kita jika kita baca dunia saja tapi kita tak baca akhirat. Demikian juga tak boleh nak baca kitab akhirat atau tak baca kitab dunia. Tak boleh. Jadi kalau begitu, falaula izja'ahum ba'suna tadarra'u. Alangkah eloknya kalau mereka berdoa kepada kami dengan merendah diri serta mereka insaf ketika mereka ditimpa azab kami. Baiknya kalau mereka ini ditimpa azab, mereka kembali kepada Allah. Terus bila ditimpa azab malapetaka, balik kepada Allah. Ada sesuatu yang Tuhan marah ni sebenarnya ni. Mengapa demam? Ada sesuatu yang tak kena, Tuhan marah. Kalau begitu, ya Allah, hapuskanlah dosa. Hapuskanlah dosa. Hati mesti baca Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dia mengenakan malapetaka, satu ujian supaya Allah Maha Pengasih Maha Penyayang ini kekal dengan kasih sayangnya. Oleh itu jangan lupa bahawa Allah sentiasa dengan sifatnya yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Tuhan tidak berdendam. Jika ditimpa malapetaka sebenarnya dia tidak dendam, tapi dia nak suruh sedar. Dan sudah dia bagi lampu kuning sikit. Lampu kuning, baliklah segera, balik. Jangan teruskan perbuatan yang seumpama ini. Begitu, ini bacaan akhirat. Kalau bacaan dunia ni pun begitu juga sebenarnya kita baca, tapi sekali saja patutnya cukup. Kita berjalan tengah hujan, balik demam. Kalau begitunya lain kali jangan Lain kali kita pun tak pergi. Hujan tak boleh pergi, nanti demam. Sekali saja sudah cukup. Bacaan kitab dunia ni pandai kita, sekali saja sudah cukup. Hujan tak boleh, kepala ni demam lah, semar lah, macam-macam lagi. Akhirat qasat qulubuhum disebutkan di sini. Mengapa kita keras? Kita lapar. Budak-budak pun mengerti bila dia lapar, dia tahu bagaimana untuk nak menyelesaikan dia lapar ni. Bagaimana? Budak-budak pun tahu usahakan orang tua. Orang tua memang dia belajar sejak bila lagi. Sahabat kita katanya kalau lapar makbul, doa dia makbul.
Makbul ke muhsin ke? Yalah. Falaula izza'ahum ba'suna tadarra'u, naklah mereka tadarru', doa, minta balik pada Allah, bertaubat. Ini caranya, Quran mengajar cara ini. Walakin qasat qulubuhum, tapi hati mereka ini keras. Hati keras. Bila hati keras ni, sekali dia tak mengerti, dua kali tidak mengerti, sampai tiga kali tak mau ajar lagi lah. Guru pun rasa jemulah, satu kali tidak mengerti, dua kali pun tidak mengerti untuk akhirat ini. Qasad, puncanya di mana? Puncanya hati keras. Hati ini sepatutnya lembut sepatutnya hati. Bila hati lembut, sebenarnya hati boleh dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan ajar sikit hati lebih jauh memahami dengan mata pelajaran itu. Walakin qasat qulubuhum, tapi hati mereka keras. Bahasa laula ini, laula tidak diterjemah jadi sini alangkah eloknya. Sebab terjemah dianya macam tu. Tapi makna dianya laula ni membawa artinya laula mengapa tidak. Kalau seorang tu kita tengoknya dia sudah sakit 5 hari dah, duduk diam je. Doktor pergi, kawan-kawan pergi, dia kata, pasal apa tak pergi hospital? Pasal apa tak jumpa doktor? Pasal apa? Itu maknanya laula macam tu. Alangkah eloknya ini bahasa manis sikitlah, bahasa manis. Bahasa yang paling mudah nak fahaminya, laula pasal apa tidak? Dah bila dah kena demam begini, taubatlah segera. Ini pun tak semayang lagi, dia dah sakit 5 hari dah, tak semayang lagi, degil lagi ni. Laula pasal apa tidak cepatlah baliklah kepada Allah, macam tu. Walakin qasat qulubuhum, tapi hati mereka keras. Apa boleh dibuat? Bila hati keras tak ada lagi. Hati bila keras, lebih keras daripada batu. Batu dia mengerti, dia bertasbih kepada Allah. Tetapi bila asyaddu minal hijarah, asyaddu qaswatan minal hijarah. Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun, dan hati yang keras ini pula syaitan memperedokkan pada pandangan mereka apa yang mereka lakukan. Ini paling bahaya sekali. Apabila syaitan datang, syaitan kata eloklah tu. Artinya fitrah yang ada pada manusia ni masih baik, tapi perkara luar datang masuk. Perkara luar tu namanya Syaitan apabila seorang manusia berbuat maksiat, hati dia merasakan malu ke orang buat maksiat ini. Orang kata dah tua-tua dah, baik dia buat malu. Tapi syaitan datang, apa salahnya? Ni hak luar datang ni. Apabila datang apa salahnya, hak luar ni habis. Hati terus menjadi keras. Sebab zayyana lahumus syaitan. Zayyana maknanya elok, zayyana maknanya cantik, zayyana menghias. Syaitan menghiaskan. Lalu kita rasa pun terhias. Dia kata di mana pun boleh rasanya. Di luar boleh, dalam boleh, atas bala boleh, tepi boleh, tengah boleh, semuanya boleh. Dia rasanya cantik macam tu. Zayyana namanya. Ma kanu ya'malun. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kemudian apabila mereka melupakan yang telah diperingatkan mereka dengannya. Manusia bila dia lupa, sekali Tuhan beri peringatan kepadanya lupa, kali yang kedua lupa lagi, kali yang ketiga lupa. Kalau begitunya Tuhan beri keadaan lain, minta pada dijauhi Allah. Tuhan permuakan kepada seorang itu. Ambillah berapa banyak, beri penyakit, beri ujian, lupa, semuanya lupa, tak ambil pengajaran daripadanya. Akhirnya apa yang Tuhan jadikan kepadanya, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami buka kepada mereka segala pintu kami buka, pintu rezeki dibuka dengan seluas-luasnya. Makan, nak makan seberapa banyak. Ingatnya bila kita boleh makan seberapa banyak, kita makan banyak, ini kita punya rezeki, kita punya kemenangan ke? Tidak, ini kita punya bala lain Tuhan beri. Bala dulunya Tuhan beri bala yang pahit, panas, sakit kepala. Tapi Tuhan berinya sehat pula, makan banyak-banyak, dia pecah perut. Macam nyamuk dia hinggap, kita buang, halau dia. Tiba-tibanya nyamuk ni dia hinggap, kita beri sebanyak mana dia nak hisap, dia hisap. Bila dia hisap sebanyak mana darah, dia boleh terbang lagi ke? Tak boleh lagi. Kita tiup pun dia jatuh, perut dia sudah pecah. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami bukakan kepadanya pintu-pintu segala pintu kemewahan,
dan kemenangan. Ini tak mahu sebenarnya. Buat apa dalam dunia ni? Buat apa dalam dunia ni? Benar sebenarnya dunia ni kalau kita fikir selangkah ke hadapan. Fikir selangkah ke hadapan, barang kita hak kita makan, rezeki kita. Ya kita makan, kita pakai, kita ambil manfaat kita. Itu aja. Lebih daripada itu kita berpenat-penat pun untuk orang. Untuk orang lagi. Siapa dia untuk orang tu? Untuk orang ni daripada kita mati isteri kita, lepas pada itunya siapa dia pula nya, lepas pada itunya orang lain pula dah tu. Banyak harta nak untuk orang lain. Kalau kita fikir-fikir tak mahu sebenarnya. Kita nak ambil setakat kita pakai, setakat kita makan, setakat kita guna. Lepas tu pilih-pilih je lah. Kalau mudah-mudah ambil payah-payah tak usah. Pasal apa? Nanti orang lain pula. Bukan kata tak suka kepada mereka, tetapi kita nak buat kerja lain. Kita nak buat kerja lain. Tak mahu lagi dah dunia ini. Buat apa? Hidup dunia, mati pun kerana dunia. Tak mahu. Kalau begitunya, apabila manusia salah guna, tu akan berikan kepadanya buka seluruhnya pintu. Abu-abu kulit. Dalam bahasa Arab ni fataha makna buka. Buka ni pintu, dia buka pintu rahmat. Buka. Pintu ilmu pun dia buka pintu juga disebutnya. Allah maftahli abwaaba ilmika. Ya Allah, bukakan kepadaku pintu ilmu. Pintu ilmu ni pun dia buka. Satu lagi fataha di maknanya buka juga, buka negeri. Ke negeri. Mari kita perang, kemudian menang. Fatahah. Fatahah ni 3 makna. Fatahah pintu rezeki, pintu ilmu, pintu negeri. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai', pintu bagi segala perkara. Segala perkara ni segala kemewahan lah. Hatta idza farihu bima utu, Tuhan beri. Hatta idza farihu, sehingga apabila mereka bergembira dan bersukaria. Kalau sukanya kitanya dah hilang dah ni. Hilang dah ni. Itik pada musim banjir, sukanya dia dapat air, dia pergi, dia tak berjumpa jalan nak balik dah. Dia hanyut pergi dah, hilang dah. Air sikit-sikit tak apa lagi, dia pergi dah balik. Tapi bila terlampau suka sampai tak berjumpa jalan. Farihu bima utu. Hatta idza farihu bima utu, sehingga apabila mereka ni terlalu gembira dengan segala apa yang diberikan kepada mereka, nikmat yang diberi, suka, akhadnahum baghtatan, kami timpakan mereka segala mengejut dengan bala bencana yang membinasakan pula. Sekaligus Tuhan lingkup habis sekali jalan saja. Sebab apa? Pengajaran untuk baik tak mengerti. Kalau begitu ambil berapa banyak ambil seorang tiba-tiba datang malapetaka yang membinasakan sekaligus. Fa idahum mublisun, tiba-tiba mereka pun berputus asa dari mendapat sebarang pertolongan. Habis. Adalah itu. Jadi kalau macam tu, ayat ni nak mengajar kita bagaimana nak berinteraksi dalam dunia ini. Sebelum ni dia ajar kita baca, tengok langit, tengok bukit, tengok alam ni, kita baca ni, kena baca dengan tengok, baca dengan dengar. Baca dengan mulutnya ayat Quran, kita baca, kita faham, kemudian kita mengambil satu pendekatan yang sebaik-baiknya untuk kita. Sebaik-baiknya ya racun tolak sebelah, ambil yang penawarnya sahaja. Kemudian jika tidak berjaya membaca ini, tak payah membaca, ada kalanya Tuhan bukakan segala-galanya kepada kita, kemudian ditarik sekaligus. Begitulah, tarik sekaligus. Apakah kita rasa kita menang dengan pendekatan seumpama ini? Kita tak mahu. Kita mahu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, akhir sekali waqina azabannar. Apa pun jalannya, lindungi kami daripada api neraka. Nak mahu masuk surga juga di akhirat. Apa jalan sekalipun mahu surga. Jika tidak dengan amal ibadat yang kita lakukan, jika kekurangan, maka kita mahu surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa di sini. Jangan lupa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sembahyang kita tak cukup, puasa tak cukup, amal ibadat tak cukup, tapi rahmat Allah luas. Jadi jangan semua sekali berputus asa daripadanya. Manusia yang jauh daripada iman akan hidup berputus asa. Putus asa disebutnya di sini mublisun, mereka pun berputus asa daripada rahmat Allah. Seterusnya faqut adabirul qaum.